Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamualaikum alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina naftah hazihi al-jilsah wa hadzal majlis bi qira'at Ummul Quran ila haratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa awliya'is salihin li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li sa'iril muslimin min masyarikil ardi ila magharibiha syai'ulillahil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Fadilatul Imam Bilal, seterusnya kepimpinan Jabatan Kuasa Masjid At-Taqwa, Datuk dan Datin, tuan-tuan haji, perempuan hajah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat sekalian, jemaah yang didoakan kebaikan fid dunya al-afiyah, al-khair, al-yusr ila al-akhirah. Tuan-tuan dan jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari semalam telah kita melihat di antara sebab mengapa mereka, yakni kita, menghuni neraka. Mengapa mereka, yakni kita, menghuni neraka. Pada muka surat yang ketiga dalam surah Al-Mudaththir. Ma salakakum fi saqar? Apakah sebab kamu terhumban ke dalam api neraka? Saqar. Apakah sebab kamu terhumban dalam api neraka saqar? Lalu mereka menjawab, yakni penghuni-penghuni neraka menjawab, mendetailkan profil kenapa mereka masuk dalam api neraka. Maka di sana ada beberapa jawapan. Antaranya, tuan-tuan sekalian jemaah mati Allah, qalu lam naku minal musallin. Golongan yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mengerjakan solat. Yang mengerjakan solat. Ini perkara yang asas kan, perkara yang dasar. Semalam ada yang bertanya Ustaz, kalau orang tu baik, orang tu soleh, definisinya lah, definisi dia. Semua perkara dia buat, sedekah, infak, tolong orang, bantu orang. Asal orang susahnya dia ada, kan? Senantiasa, tapi cuma dia tak solat je Ustaz. Perkataan tu kan, dia cuma dia tak solat je. Allahu Akbar.
awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Perkara yang pertama yang akan ditanya, yang dipersoalkan dan dihisap kepada seorang hamba itu pada hari akhirat ialah perkara yang membabitkan adalah solat. Solat ni tuan-tuan adalah kita punya ubudiyah khususiyah rasmiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan solat maknanya kita meninggalkan tiang agama. As-salatu imaduddin, tiang agama. Mendirikan agama dalam diri, meninggalkannya, wa man tarakaha faqad hadamaddin, maka dia telah menghancurkan agama. Maka sebab tuan-tuan, takrif kepada soleh baik seseorang itu melihat kepada takrif definisi agama. Takrif dan definisi agama. Dia tak boleh mengikut takrif. Itu tuan-tuan, dalam kehidupan itu perkara yang besar. Perkara yang besar. Allahu Akbar. Baru ni kan ada timbul isu ajaran sesat. Ada orang pensyarah universiti bercakap macam seolah-olah tidak melalui sistem pengajian agama itu. Sehingga Mufti Perlis pun ada komen kan. Itulah hakikatnya tuan-tuan. Terlepas daripada disiplin pengajian agama, maka ada orang yang bercakap tu ya takallam haisu sya', bercakap mengikut apa yang dia mahu. Sampai bertukar antara mana fardu ain, mana fardu kifayah, bertukar habis. Sebab tu setiap daripada kita bertanggungjawab di atas diri masing-masing untuk mematikan tentang mustalahat diniyah itu benar. Mustalahat diniyah itu benar dan sahih pada pandangan agama. Qalu lam naku minal musallin. Meninggalkan solat, tidak mengerjakan solat mendapat ranking pertama. Seseorang itu terhumban masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita nak pergi di akhirat, tuan-tuan, ending kita akhir syurga. Namun sebelum daripada itu kita akan melalui titian sirat, jambatan sirat, di bawahnya neraka. Dalam tafsir jebuk tuan, ada riwayat menyebutkan tuan, kita melalui dengan pelbagai bentuk keadaan amalan kita. Ada yang naik kuda, ada yang laju macam kilat, ada yang merangkak. Tuan-tuan sidang jemaah betul. Antaranya tuan-tuan ada pengait-pengait. Tuan-tuan biasa di kebun ada kait-kait buah tu. Ada pengait-pengait daripada neraka tu menarik orang-orang yang sedang melintas jatuh ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia dia tak solat, maka dia akan jatuh, bahkan dia akan kena kaitan-kaitan galah-galah yang daripada api neraka menarik kita masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut tuan dalam tafsir Imam Qurtubi. Allahu Akbar tuan. Dan jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, persoalan solat ni tuan-tuan kita kena tanya. Kena tanya tuan-tuan, anak-anak kita, kena tanya kepada cucu kita tuan-tuan. Perkara yang kena tanya tuan-tuan, tanya dah solat ke tidak. Tapi budak-budak ni pandai tuan-tuan, dia dah setting dah. Kita tanya ni, kamu tadi solat kat mana Zuhur? Dia mula garu. Dalam konteks ilmu psikologi tuan-tuan, kalau ditanya satu soalan, dia mata dia pandang sebelah kiri. Ni orang psikologi beritahulah. Dia macam fikir tu, maknanya dia tak solat lagi dah tu. Tuan-tuan, dia ada teknik dia. Dia kalau dah solat, dia akan tahu kat mana dia solat. RR Dengkil lah. Tadi tak solat dekat Petronas lah. Kalau lambat jawab tu, pergilah solat. Kita kena ingatkan tuan-tuan, ini perkara yang menyebabkan seseorang itu masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Walam nakun nut'imul miskin. Yang kedua, kami dahulu di alam dunia tidak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin. Nut'imul miskin. Wallahu fil aunil abdi madama abdu fi auni akhi. Demi Allah, Nabi SAW bersabda, Allah akan senantiasa menolong dan membantu orang tersebut selama mana orang tersebut dalam keadaan menolong dan membantu hamba-hamba Allah yang lain. Ya, hamba-hamba Allah yang lain. Allahumma salli ala sayyidina. Ini saya dengar tuan-tuan, cerita CEO Malakat Mall buka Malakat Mall di kawasan Masjid Tanah Melaka. Subhanallah.
kawasan kampung tuan-tuan, masjid tanah, tuan-tuan pun biasa pergi ke masjid tanah Melaka. Budak-budak ni lah bangsa kita tuan datang minta kerja. Anak budak kampung tuan-tuan. Ialah ada ceritanya macam-macam, rambut berwarna lah macam-macam. Jadi HR ni dia okey, kerja boleh tapi kena pakaian kena macam nilah, pakaian nilah. Anak-anak ni pun cakap pun elok-elok. Betul tuan-tuan, besok dia datang, dia bekerja, datang daripada rambut berwarna-warna ni jadi hitam semua. Jadi hitam semua. Sungguh-sungguh. Dapat bagi peluang rezeki kepada anak bangsa tuan bekerja, subhanallah. Dapat buka mall, buka pasar bagi orang Islam kita dapat makan. Bagi peluang pekerjaan. Allahu akbar tuan. Ni tuan sedang jemaah mati Allah SWT level yang tinggi. Bagi peluang pekerjaan. Sekarang ni pun orang dah jarang nak cari daging-daging yang ialah kecoh pasal kata, nak cari yang halal-halal. Ada pula orang yang bawa yang malam tadi sembelih, pagi ni meniaga. Allahu akbar. Bagi peluang dengan harga yang murah sikit, untung ambil sikit. Walam nakum nut'imul miskin, dan kami dulu di alam dunia tak termasuk daripada orang-orang yang memberikan makan. Jadi tuan-tuan, kita dalam hidup ni tuan-tuan kena bagi manfaat kepada orang lain. Kena bagi manfaat kepada apa yang kita ada tuan-tuan. Kita ada ilmu, sampaikan ilmu. Kita ada kewangan, kita support. Kita di Lembah Kelang ni ada beberapa tempat lagi nak buat masjid. Di mana ya? Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam baru nak naik. Masjid mana lagi tuan? Sekitar kita Lembah Kelang Selangor ni, kompleks Bandar Baru Rincing, Masjid Alam Sari belah-belah Kajang tu. Ada lagi nak naik tuan. Masukkan RM1,000, RM500. Buat nama arwah mak ibu dan ayah kita, nama kita. Allahu akbar. Ini di antara kita kena bagi manfaat kepada orang lain. Sebab kalau solat, hubungan peribadi kita dengan Allah SWT perkara yang pertama, dan persoalan yang kedua tuan-tuan ialah persoalan dengan sesama manusia tuan-tuan. Hablum minallah, hablum minan nas, walam naku minal nut'imul miskin. Dia alpa dan ghaflah daripada nak menyantuni golongan-golongan orang-orang yang miskin di sekitarnya. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu di alam dunia selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara-perkara yang salah dan bersama-sama orang yang memperkatakannya. Ni tuan-tuan, disebutkan semalam tuan-tuan, sidang jemaah rahmati oleh Allah SWT, kita tidak memiliki masa yang banyak. Semalam Allahumma fillahu warhamhu Dr. Syihabuddin tuan, Allahu akbar. Seorang asatizah yang banyak mengajar, mendidik, meninggal dunia. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi. Tuan-tuan, masa dah tak banyak, muda lagi umurnya. Kam umurhu wahid wa khamsin. Wahid wa khamsun, wahid wa khamsin, 51 tahun. Allahumma fillahu warhamhu. Jadi tuan-tuan, masa kita dah tak banyak dah. Masa yang ada tuan-tuan ialah nak ambil lagi pahala-pahala, dan kita jangan bagi pahala kita kepada orang lain, kerana dia akan menjadikan kita termasuk dalam huraian dalam cerita mengenai hadis muflis min ummati. Muflis daripada kalangan umatku, mereka di alam dunia dulu solat, zakat, puasa, tapi dalam masa yang sama ambil hak orang, menzalimi, memfitnah, mengumpat, maka segala pahalanya akan diberikan kepada orang yang difitnah, yang diumpat, yang dizalimi. Tak cukup lagi, ambil pula apa ni je yang berlaku tuan. Ambil pula dosa orang yang dizalimi itu, bagi pada dia lah, tampung balik tuan. Summa turiha ilan nar. Kemudian orang ini dicampak masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, kalau perlulah kan, saya tidaklah syadid tuan-tuan ada masuk banyak grup ni. Masuk grup tu grup ni kan. Kalau ianya benar tidak membantu dalam persoalan iman dan akidah dan mendekatkan diri kita kepada Allah, kita pula tuan-tuan masuk pula bicara tentang hal yang tak tentu pasal tuan-tuan, tak payahlah tuan-tuan. Left group. Itu betul-betul tuan-tuan, left group tuan-tuan. Sebuahlah minta maaf, saya
mengambil keputusan untuk tidak, saya mohon minta live dulu. Janganlah live itu, kena beritahu. Keluarlah grup untuk kurangkanlah perhubungan kita kepada manusia yang menambahkan lagi title muflis akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta atanal yaqin, sehinggalah kami didatangi dengan al-yaqin. Al-yaqin huna bermakna al-maut. Yang maksudnya sehinggalah datangnya akan kematian. Allahu akbar. Kematian ni tuan, ianya adalah perkara yang pasti. Perkara yang tak dapat tidak. Setiap daripada kita telah ditentukan wa likulli syai'in ajal. Bagi setiap perkara dan urusan itu ada tempohnya. Saya ada tempohnya tuan-tuan. Setiap daripada kita ada tempohnya. Ajal itu dalam bahasa Arab, dalam konteks tafsir lughawiyah, ajal itu adalah tempoh. Orang panggil ajal ni kematian. Jadi tempoh, kita ada tempoh kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yantakin ila rafil a'la, umurnya salasah wasitin, 63 tahun. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang besar lain pun, Sayyidina Abu Bakar 63 tahun. Tuan-tuan sedang jemaah, kita pun akan ada tempohnya. Maka bilakah tempohnya tuan? Tempat dan masanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersiap-siagalah tuan-tuan tentang kematian. Maka tuan-tuan sedang jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas kita mati, segalanya kita akan didedahkan. Saya kata Sayyidina Ali tuan-tuan, Sayyidina Ali kata apa? Al-yawma amalun bila hisab. Pada hari ini tempat kita beramal belum lagi ada penghisapan. Beramallah, berzikir. Kita nak dekat ni tuan, nisfu Syaban, hari Ahad mana Isnin. Malam-malam tu malam yang ada kemuliaan, ada kelebihan. Kurangkan tidur, banyakkan beramal. Amalan-amalan tuan, tempat kita beramal belum lagi ada perkiraan penghisapan. Wa ghadan hisabun bila amal. Nanti apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam akhirat, maka semuanya akan dihisap, dikira bila amal, dan kita tak boleh lagi nak beramal. Masa inilah kita nak penat, kita nak letih, kita nak berpeluh nak melakukan amal soleh, sama ada hubungan dengan Allah ataupun hubungan kepada manusia, berbakti kepada manusia. Tempat kita beramal. Dalam kubur dah tak ada lagi nak tahajud. Tak apalah ustaz suruh sembahyang, nanti saya kat kubur nanti saya nak sembahyang. Tak ada. Saya nak bersedekah dekat alam barzah, tak ada. Masa ni kita nak beramal. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada muka surah 4, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah api neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh para pendosa dahulu. Sama-sama baca tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Sekali lagi, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Sekali lagi, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah api neraka yang dahulunya kamu mendustakannya. Tuan-tuan, ayat ni khitab kepada kita tuan-tuan. Khitab ini ditujukan kepada kita. Inilah dia neraka. Tajuk buku ni, inilah neraka. Ambil daripada ayat surah At-Tur. Inilah api neraka yang kamu dulu di alam dunia mendustakannya. Mendustakannya dengan tak percaya. Ya ke ada api neraka.
Mendustakannya antara orang menyebutkan kita tahu tapi buat tak tahu. Kita tahu kalau buat bagian maka diancam dalam api neraka. Dalam pembahagian hukum mukallaf, hukum yang 5 tuan-tuan, haram perkara itu ditegah diikuti dengan ancaman api neraka. Ini kerja ulama-ulama mujtahidin tuan. Ada perkara yang tak boleh buat, namanya makruh, tak diikuti dengan ancaman api neraka. Namun dilarang dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya, ustaz, macam mana kita nak tahu benda ni makruh, benda ni haram? Kan? Ini ada kaedah-kaedah, dia adalah dia punya wazan-wazan dia, cara-cara dia, maka ulama terletakkan tuan. Maka kalau diikuti dengan ancaman api neraka, maka perbuatan itu perbuatan yang haram. Surah Ar-Rahman ayat 43. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Sama-sama. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Sekali lagi, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh para pendosa dahulu. Surah Ar-Rahman ayat 43. Jadi dalam Al-Quran tuan-tuan, perkataan kalimat ungkapan lafaz an-nar ada 145 tempat. 145 tempat. Daripada juzuk pertama, daripada surah pertama sampai surah terakhir, surah An-Nas, 114 surah tuan-tuan, juzuk ke-30, ada 145 kali kalimat an-nar diulang. Dan yang paling banyak berkaitan dengan nar ini ialah lafaz Jahannam. Ada 77 kali. Jadi antaranya surah Ar-Rahman ini hazihi Jahannam 77 kali. Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh para pendosa dahulu. Siapa para pendosa? Kita lah tuan-tuan. Mana dalil? Kullu ibnu Adam khata'in. Setiap anak Adam itu pendosa. Sebaik-baik pendosa ialah orang-orang yang bertaubat. Kita panjang umur lagi hari ni. Ada orang tanya, antara ulama menyebutkan tuan, para tabi'in menyebutkan antaranya tuan-tuan, kita hidup lagi hari ni tuan-tuan. Hari ni hari Khamis, panjang umur lagi besok. Untuk apa? Untuk bertaubat. Untuk qada balik solat kita, kewajipan-kewajipan agama. Untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala lafaz syurga tuan-tuan, bainama lafzul jannah qad warada fil Qur'anil Karim, fil Qur'anil Karim 66 marrah, 66 kali. 66 kali. Kalimat an-nar 147, kalimat syurga 66 kali, kalimat jahannam ada 77. Ni tuan, ni pembahagian. Surah Al-Kahfi. Wa ra'al mujrimuna an-nar wa zannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang-orang yang berdosa, apabila mereka melihat neraka, lalu yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak dapat berpaling daripadanya. Walam yajidu, dan mereka tidak mendapat anha masrifa, tak boleh paling, maknanya memang confirm akan jatuh. Surah Al-Kahfi ayat 53. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu taala, kita tak nak termasuk daripada golongan mujrim. Mujrim apa? Orang-orang yang melakukan dosa.
InsyaAllah tuan-tuan, sebelum kita meninggal ni, kita tak nak title penjerim. Kita nak balik bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Kita bukan dalam keadaan bergulungan dengan dosa kepada hak Allah dan hak-hak manusia. Kenapa? Kerana orang-orang mujrim tak kala melihat api neraka melalui titian sirat, mereka sini yakin bahawa mereka confirm muwaqi'uha, confirm jatuh ke dalamnya. Allahu Akbar. Dan dia tidak akan berpaling daripada imbial iyazubillah zalik, tak jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bincangkan tentang pembahagian ashabun nar, ashabul jannah, ashabul a'raf di sisi pandangan beberapa ulama pada esok pagi insya-Allah. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla wa yattabi'una asanah. Ya Allah, Engkau golongkan kami, mereka yang bersama dengan kami dalam majlis ini, ya Allah, di sisi golongan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan kami kekuatan, ya Allah, agar kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal baras wal juzam wa sayyi'il asqam. Allahumma idfa' warfa' 'anna al-ghala wal waba wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam was sihr wal hasud ما ظهر منها وما بطن، خصوصا عن هذه القرية وعن هذا المجتمع وعن بلادنا وبلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. بارك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.